saya katakan tadi, dalam bab yang pertama kita membenarkan kata Nabi SAW ni perlu ada dua lagi syarat, iaitu pastikan khabar itu sahih. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Hujurat. Allah Taala kata apa? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dari riwayat lain, dari qiraat lain, fatathabbatu. Maka bila datang satu berita kepada kamu, maka hendaklah kamu memastikan kesahihan. Itu makruf. Kaedah ni patut kena tahu semua ni. Tapi malangnya kaedah yang pertama ni lah yang orang awam banyak tak faham. Sebab itulah datangnya apa-apa saja berita terus share, datangnya terus share. Dia tak pastikan lu sahih ke tak sahih. Kita kena ingat hadis Nabi SAW dalam Jami'us Saghir, hadis ini dihukum hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, al-qa'il kalimat az-zur walladhi yamudduhu fil ithmi sawa'. Ingat hadis ni, al-qa'il kalimat az-zur. Memang kalau yang biasa disebutkan ustaz-ustaz adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya berdusta di atasku dengan sengaja, maka siap tempat dalam neraka. Kadang-kadang ada orang ada alasan, ustaz, kami bukan reka hadis, kami hanya menyampaikan, kami tak tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Al-qa'il kalimat az-zur walladhi yamudduhu fil ithmi sawa'. Walladhi yamudduha fil ithmi sawa'. Orang yang mengucapkan kata-kata dusta. Kata-kata dusta ni termasuklah hadis dusta. Dan orang yang memanjangkannya, kepada orang yamuddu, madda yamuddu maksudnya panjangkan. Walladhi yamudduha, dan orang yang memanjangkan berita tu tadi, fil ithmi sawa', dalam dosa sama. Sama orang yang buat cakap bohong tadi dan orang yang menyebarkan kebohongan itu sama dosanya. Rahimakumullah. Atas dasar ni berhati-hati. Lepas tu para salafus salih dalam bab hadis ni sangat berhati-hati. Dia bukan main cakap-cakap. Sebab tu setengah ulama zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ialah zaman di mana mula-mula berlakunya penceramah muncul penceramah yang pertama bawa banyak cerita khurafat dan dongeng, dan banyak dah start nak orang bawa hadis-hadis yang tak betul, tak perhatikan hadis. Apa Umar tindakan? Umar tindakan memenjarakan mereka ini. Umar penjara kan. Lepas tu kita minta lah pakar-pakar undang-undang di Malaysia ini buat satu undang-undang di mana menyebarkan hadis palsu dengan sengaja, tak mau reksanya, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Bila dah buat macam ni, barulah orang takut. Ustaz tu akan study dulu apa hadis yang disampaikan. Dia takkan cakap begitu saja. Yang kedua, kefahaman yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata apa? Taat Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuhi segala perintahnya. Dan yang ketiga, tinggalkan larangannya. Dan yang keempat adalah kita menyembah, beribadah kepada Allah menurut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali ya. Iaitu kita di dalam bab beribadah, kita beribadah sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu rukun yang keempat. Pertama, membenarkan Nabi kata tadi. Yang kedua, taat pada perintahnya. Yang ketiga, meninggalkan segala larangannya. Yang keempat ialah kita beribadah menurut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita buat ayat yang lebih tegas lagi, tidak beribadah melainkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi beribadah dengan apa yang ditunjukkan Nabi, kita tidak beribadah, tak boleh beribadah melainkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ustaz, apa dalil ustaz kata jangan beribadah melainkan apa yang telah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak dalilnya. Seperti Allah Taala kata dalam Quran dalam surah Ali Imran, Allah Taala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalil yang paling jelas. Kalau kamu ni cinta kepada Allah, maka fattabi'uni. Itu ada rancangan fattabi'u ni kan TV tu kan. Tapi yang pelik, diorang tu dalam bab sunnah lain fattabi'uni, dalam bab pergi kubur tak fattabi'uni pula. Yang buat rancangan fattabi'uni tu, ya masa makan fattabi'uni, cari ikut Nabi, sunnah Nabi. Pergi kubur tak fattabi'uni, tengok kubur mereka. Tu saya bab ni orang kata ustaz ni semua tak betul. Bukan tak betul, apa yang dia cakap betul-betul. Yang rancangan, pernah tengok rancangan fattabi'uni tak? Tak ada tengok? Alhamdulillah. Tak tengok alhamdulillah, tengok pun alhamdulillah. Dua-dua bagus. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul lah. Rancangan tu bagus.
Rancangan fattabi'uni, belanjak Nabi itu dia cerita pasal sunnah ketika makan, ketika minum. Tetapi yang jadi penceramah tu pergi kat kubur di Yaman, tempat mereka mengajar, tempat dia. Kubur mereka paling tidak fattabi'uni. Dia buat binaan, dia buat kubur besar-besar, dia buat dengan binaan-binaan atas kubur. Dia lakukan upacara-upacara tertentu, angkat spanduk, angkat bendera pergi kubur. Pernah tengok? Bertawaf di kuburan. Dia kata kami bukan tawaf ustaz, kami duduk keliling. Apa maksud tawaf? Memanglah kita tak masukkan kau tak tawaf 7 kali pusingan labbaik Allahumma labbaik, memang tak kata macam tu. Perkataan tawaf maksudnya kamu mengelilingi tempat itu, kamu berharapkan ganjaran daripadanya. Sebab tu Nabi SAW kata kucing tak najis, sebab dia adalah tawafina bainakum. Sebab kucing tu binatang yang bertawaf keliling kamu. Kucing pusing kita 7 kali ke? Nabi kata kucing najis ke tak? Alia kucing, kita buka cawan, kucing jilat kecil air kita ni. Najis tak? Tak najis, melainkan kalau kita nampak dia bawa lepas makan tikus, lepas tu air liur dia ada darah-darah, itu baru najis. Buka kitab fiqh Syafi'i dalam masalah ni. Tapi tazarahikumullah, kalau air liur dia tak nampak najis, dia jilat air tu boleh minum tak? Air liur kucing boleh minum ke tak? Boleh, tak najis. Air liur kucing tak najis. Geli lain cerita, dia macam hingus lah. Hingus najis ke tak najis? Abang Azri, hingus najis tak najis Abang Azri? Kalau saya melekat kat sini, lepas tu dia solat, najis ke tak najis? Tak, solat tak batal. Tapi geli lah, betul tak? Kalau tak hidung hijau lagi, dia tempek kawan dia, kita geli, kita marah, dia geli. Tapi dia bukan najis. Bezakan najis, tak semua tai itu najis. Okay, tak semua tai itu najis. Tak hidung tak najis, tak telinga tak najis. Dulu masa saya sekolah tu, apa kuat telinga ni batal sembahyang, ada pakcik kata. Masa kita kecil kita ikutlah cakap pakcik tu. Dah belajar pun silap. Dia tak tahu, mungkin nanti silap faham. Mungkin ingat tai, semua tai sama je. Saya nak patah balik tadi kisah dia, kucing yang jilat tadi. Nabi kata apa? Saya nak ambil kataan tawaf tadi tu. Nabi kata tak ada masalah kucing itu, kerana kucing itu binatang yang tawafina bainakum. Tawaf, binatang yang berada di keliling kita lah, pusing. Sebab apa kucing pusing-pusing kat keliling kita? Sebab ada kucing kat masjid, ada kucing kat rumah. Kenapa? Sebab ada makanan, betul tak? Kita juga kalau kita duduk pusing-pusing kubur tu, apasal duduk kat keliling-keliling kubur ni, apasal? Nak harapkan ganjaran sesuatu. Tawaf. Lepas tu bila kita kata kepada golongan ni, kita kata kamu ialah golongan yang bertawaf di kuburan. Dia kata ustaz tuduh kami tak tawaf kuburan. Mana ada kami pusing 7 kali labbaik Allahumma labbaik? Tak ada. Saya kata tak semestinya kamu ucap labbaik Allahumma labbaik untuk menjadi tawaf. Kalau kamu duduk pusing-pusing dia pun dah untuk mengharapkan ganjaran daripada wali kubur tadi, maka kamu telah beribadah di kubur tadi. Begitu juga dengan beriktikaf. Kita kata kamu ni iktikaf kat kubur. Mana ada kami iktikaf? Yang kamu duduk-duduk tu apa? Iktikaf lah. Iktikaf maksud kamu duduk dan kamu mengharapkan ganjaran daripada kamu berduduk tadi. Betul lah. Seperti Nabi Ibrahim mengutuk perbuatan kaum musyrikin pada zamannya yang duduk. Dia kata apa ni? Antum laha aqifun. Dia kata apa hal berhala-berhala yang kamu beriktikaf kelilingnya? Nampak? Nabi Ibrahim kata kamu beriktikaf di keliling berhala tadi. Dalil bahawa perbuatan tadi salah. Betul rahimahumullah jami'an. Beribadah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ikut aku, nescaya kamu akan distai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dia kata ayat ini adalah pemutus hukum bagi seorang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mahu menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu dusta. Maksudnya kalau orang itu mengaku cinta Nabi tapi tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dusta. Dan mengikut Nabi, muwafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mesti ada 6 perkara. Ada 6 tempat yang kita kena muwafaqah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kena sama macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1 apa dia? Dari segi jenis ibadah, jenis. Contoh, kita air korban ni kita disunahkan untuk korban kambing, lembu, unta. Boleh tak kita korbankan rusa?
atau gazel. Tahu gazel tak? Kita tanya orang pakar lah, gazel tahu? Yang panjang kat Afrika tu, tajuk tajam tu, boleh tak? Tak boleh. So dia mesti al-an'am, dia mesti binatang ternakan. Kata kalau orang tu kata saya nak korban gazel, saya boleh beli Afrika, saya boleh beli 5 ekor gazel untuk korban, boleh tak? Tak boleh, dia tak muwafaqah sunnah. Walaupun gazel tu lagi mahal daripada kambing tadi. Ini satu, muwafaqah dari segi jenis. Muwafaqah dari segi jenis. Kalau tak tahu gazel tu apa, balik ni Google. Antelope, gazel dan seumpama dengannya. Ataupun saya nak lagi tinggi daripada unta, saya nak sembelih zirafah. Lagi tinggi. Kata Zul datang nak zirafah, dah tua dah nak jual. Nak sembelih zirafah boleh makan tak? Zirafah boleh makan tak? Soalan. Soalan. Zirafah boleh makan ke tak? Dia boleh makan. Dia zirafah tu yang boleh makan lah. Itu soalan yang buruk tu. Zirafah kita boleh makan ke tidak? Macam Pakcik sekalian, zirafah boleh makan tak? Boleh. Apa dalil kita tak boleh makan pula? Zirafah boleh. Ustaz, leher dia panjang sangat. Tak, itu bukan masalah leher panjang, leher pendek. Zirafah boleh makan. Lidah dia panjang Ustaz, bukan masalah lidah, bukan. Dia kata boleh makan zirafah. Ialah kerajaan tak benar kan, sebab ni binatang yang dah nak pupus, itu cerita lain. Dia kata zirafah boleh makan tak? Boleh. Suatu ustaz, saya nak korban zirafah, lagi mahal harga daripada unta. Boleh tak? Tak boleh. So Nabi dah tetapkan unta, kambing, tak semua apa dengannya. Biri-biri, rusa ternak, tanya majlis fatwa, saya tak tahu, wallahu a'lam. Kalau rusa yang diternak. Jadi kat sini rahimakumullah, jins yang pertama muwafaqatus sunnah, ikut sunnah dari segi jenis-jenis. Yang kedua, dari segi sebab. Katakanlah orang tu puasa hari Isnin. Ada satu hamba Allah, dia puasa hari Isnin kerana sunnah puasa hari Isnin. Orang yang kedua, dia puasa juga pada hari yang sama, hari Isnin tu, tapi sebab 27 Rejab, ataupun sebab 27 Rejab lah. 27 Rejab hari apa? Ada kata hari sempena Isra' Mi'raj contohnya lah. Saya puasa sempena hari Isra' Mi'raj. Mana yang dapat pahala? Isnin. Puasa Isra' Mi'raj tak dapat pahala, sebab tidak ada puasa Isra' Mi'raj. Tak ada puasa bersempena Isra' Mi'raj, tak ada. Jadi yang pertama tadi muwafaqah sunnah dari segi sebab. Hari dia sama, waktu dia sama, puasanya sama, iaitu puasa sama dah, tak makan, tak minum. Tapi sebab dia bukan kerana sunnah Nabi, maka dia juga tertolak. Sebab tu kalau bab ni, kalau orang faham betul-betul, orang akan cakap, hai, takkan puasa pun orang marah. Dia kata macam tu. Hai, puasa pun marah, dia kata. Sama juga dia kata doa lepas asar tadi. Kalau kata saya doa lepas asar sebab hari ni hari Jumaat, sunnah Nabi berdoa lepas asar kerana ada pada satu saat di mana mustajab. Tapi dia kata saya nak berdoa sebab dia sama dengan waktu Arafah, zuhur ke Arafah. Sekali tidak sunnah. Nabi tak pernah kata kamu yang berada di tempat lain juga disunnahkan berdoa pada waktu yang sama juga ketika orang wukuf di Arafah. Tak sunnah. Doa sebab hari Jumaat dan lain-lain, hari Arafah dan lain-lain. Doa sebab hari Arafah, ya betul. Tapi sebabkan nak sama dengan orang yang wukuf di Arafah, tak betul, tak sunnah. Jadi kita bukan marah pada doa tadi, kita marah pada sebab dia nak doa. Itu juga dengan puasa, itu juga dengan solat. Orang solat 2 rakaat, dia kata sebab apa? Kau buat solat hadiah, dia kata solat hadiah, solat untuk orang mati. Orang tu tak semayang, kita buat solat hadiah untuk dia. Solat hadiah tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah ajarkan solat hadiah. Jadi kita bukan marah pada solat tadi. Dia kata, takkan solat pun marah. Kita kata, kita tidak marah pada solat. Kita marah pada sebab kamu solat tadi. Nampak? Dia tak muwafaqah sunnah pada sebab. Sebab pun kena muwafaqah sunnah. Orang baca Quran, dia amalkan sesuatu ayat, dia amal, kau ni aku tengok kau tiap-tiap hari ulang ayat ni 1000 kali. Dia kata sebab aku nak kebal. Kita marah dia, kita ingkar dari atas ke atas dia,
Kita kata kenapa kau baca ayat ni 1000 kali sebab nak jadi kebal? Kita marah pada sebabnya. Tapi kalau ada orang kata, kenapa kau ulang 1000 kali? Sebab aku suka ayat ni. Bila aku baca ayat ni, aku bertambah ketakwaan aku kepada Allah, contohnya. Maka kita kata tak ada masalah kau baca ayat tu. Namun kalau kau baca untuk dapat kebal, sebabnya bukan sunnah. Nabi SAW tidak pernah mengajar baca ayat untuk jadi kebal. Maka sebabnya jadi tidak muafaqah sunnah, maka kita ingkar ke atas dia. Yes, perbuatan ni sunnah dah, solat baca Quran. Sebab dia. Lepas tu yang kedua ni muafaqah sunnah dari segi sebab. Yang ketiga, muafaqah sunnah dari segi sifat, cara. Ini makruf lah, iaitu cara didirikan solat. Kita kena ikut sunnah. Cara dia berpuasa ikut sunnah. Cara zikir ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita orang zikir sampai berjoget-joget tu, dia kata takkan zikir pemarah, salah ke kami berzikir ni? Saya kata kami tak marah kamu berzikir. Kami marah sebab kamu berjoget ketika berzikir. Sebab kamu, sifat kamu berzikir tadi tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata muafaqah sunnah pada sifat, cara. Orang salat tiba-tiba dia takbir banyak kali, ataupun dia baca Fatihah 4 kali, imam tu baca Fatihah 4 kali contohnya. Lepas Fatihah, Fatihah lagi, Fatihah, Fatihah lagi. Kita apa kau baca Fatihah banyak sangat ni? Dah aku rasa bertakwa hari ni nak baca Fatihah lebih. Tak sunnah. Tak sunnah sebegitu. Sifat mesti pun sama. Waktu kita kena belajar sifatul salah, kena belajar cara solat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut sifatul salah, tak harus disebut sifatul salah. Syalbani rahimahullah, Imam Nawawi pun dalam kitab Al-Majmu' ada bab sifatul salah, bab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Yang ketiga, yang keempat, fil miqdar wal adad, pada bilangan dan dia miqdar, kadar dia kena patuh sunnah juga. Kan Nabi SAW baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas solat 10 kali lah kita baca. Kita baca 20 kali. Ustaz, kalau saya nak baca lebih, boleh baca lebih. Dah habis zikir lepas solat tu, kau buat zikir lain. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nak buat 100 kali ke, 1000 kali ke, 2000 kali ke, tak ada masalah. Allah Taala kata apa? Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wa yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun lepas salat Nabi ajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 10. Astagfirullah 3 kali, ayat kursi sekali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ustaz nak baca lebih, lepas solat dia zikir tu, lepas tu nak buat banyak-banyak, buatlah. Namun zikir azkar ba'da salat, zikir lepas solat tu kita ikut bilangan yang Nabi telah tetapkan. Mana bilangan yang Nabi tak tetapkan, maka kat situ kita boleh lakukan banyak-banyak. Nampak? Seterusnya al-adad, bilangan. Itu bilangan rakaat. Kita tak boleh solat zuhur 5 rakaat. Walaupun niat kamu macam mana sekalipun, ikhlas macam mana, mau bertakwa macam mana pun, melilih air mata macam mana, menangis pun, buat solat 5 rakaat zuhur sengaja, batal solatnya. Bahkan kalau diiktikad bahawa solat zuhur 5 rakaat itu adalah dibenarkan baginya, maka takut jadi kufur, sebab telah buat syariat yang baru. Ditakuti boleh jatuh kufur. Kalau dia iktikad bahawa aku punya syariat ini, cara aku 5 rakaat ni lebih baik daripada apa yang Nabi ajar 4 rakaat solat zuhur, maka boleh jatuh kufur dia. Nampak? Yang kelima pula, tadi bilangan. Yang kelima az-zaman, waktu. Waktu juga kena muafaqah sunnah. Waktu kena muafaqah sunnah. Maksudnya amal tersebut pada waktu tersebut. Orang wukuf Arafah pada 9 hari bulan, ba'da zuhur sama maghrib. Orang tak wukuf waktu lain. Orang tak wukuf 8 hari bulan, orang tak wukuf 7 hari bulan. Kalau wukuf 7 hari bulan tak sah. Ini yang obvious, ini yang jelas. Contoh yang lain seperti bersin. Saya banyak kali dah bagi Ibnu Umar ni kisah kan. Ibnu Umar ada orang bersin kat dia, orang kata alhamdulillah, apa dia kata alhamdulillah. Orang tu tambah apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Acum ni, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. 3 kali, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Umar kata, cukup alhamdulillah saja, dan Nabi ajar kami alhamdulillah saja. Dalil bahawa cara pun, waktu nak ucapkan selawat tu pun, kalau ditetapkan pada tempat yang tak ditetapkan oleh Nabi SAW, maka tak sunnah. Nak selawat orang lain, selawatlah banyak-banyak, tapi kamu telah menetapkan lepas bersin tu selawat. Ini tak betul. Tak betul. Macam kita tetapkan pada orang lepas alhamdulillah, cakap alhamdulillah. Tak betul, tak ada hadis kata macam tu. Tidak ada dalil yang katakan lepas sendawa mesti sebut alhamdulillah. Kalau dia sebut tak ada masalah. Saya kata kalau dia sebut alhamdulillah zikir, subhanallah boleh juga. Allahu akbar. Betul tak? Tapi orang kita dia tetapkan, mana boleh sebut Allahu akbar, alhamdulillah lah lepas sendawa. Mana dalilnya? Tak ada dalil. Jadi kamu tak boleh tetapkan lepas sendawa mesti sebut alhamdulillah. Lepas ni kita tukar sekali-sekala Allahu akbar. Boleh. Tapi orang nampak pelik, betul tak? Kenapa nampak pelik? Sebab telah dibiasakan lepas sendawa. Sendawa ni maksudnya kenyang. Bila kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah lepas makan tadi, bukan tunggu sendawa. Lepas makan, habisnya makan, alhamdulillahillazi at'amani wa saqani. Alhamdulillahillazi at'amani min at-ta'am wa saqani min asy-syarab wa kasani min al-uraq. Nabi SAW Nabi ajarkan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, telah bagi makan daripada makanan yang baik, telah bagi minum daripada minuman yang baik, telah bagi pakaian yang baik. Alhamdulillahilladzi hadani wa arsyadani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, telah bagi petunjuk kepada kami. Itu doa lepas makan yang panjang. Ini kalau kita alhamdulillah lepas makan pun sunnah. Tapi bukannya kena tunggu sendawa. Dan tak semestinya lepas sendawa kena sebut alhamdulillah. Tak semestinya, lain pun boleh. Sebab yang cerita ni sebab pernah terkena. Saya duduk dengan satu orang, Masya Allah, alim, ada bina hadis, saya tak sebut nama dia. Kita makan sama dia, alhamdulillah. Kemudian dia diam, dia tengok dulu kita. Dia pun, alhamdulillah. Dia kata, tunjukkan aku dalil. Itu orang ustaz kan? Ini dah jadi ustaz ni. Tunjukkan aku dalil yang kata lepas sendawa kena sebut alhamdulillah. Saya kata zikir umum saja, tak ada masalah. Nak defend lah, nak defend kita punya pendapat lah. Apa salahnya zikir? Dia kata ya, tak masalah. Kenapa kau tak zikir Allahu Akbar? Kenapa tak zikir? Tak, alhamdulillah sebab kenyang. Oh, dia kata tak, kau menetapkan alhamdulillah lepas sendawa tu, itu ada masalah. Habis kalau orang urut keluar angin, alhamdulillah sebab keluar angin, alhamdulillah. Penetapan nak kena kata lepas sendawa mesti alhamdulillah, itu ada masalah. Menetapkan. Kalau orang tak buat macam tu, dia marah. Tak boleh. Atau bila orang buat lain, dia akan kata lain macam. Tapi kalau dia sebut alhamdulillah, bukan sebab nak menetapkan lepas sendawa mesti alhamdulillah, tak ada masalah. Faham tak maksud saya ni? Sebab alhamdulillah bukan tetap, memang kata segala puji bagi Allah yang keluarkan angin daripada badan aku, tak ada masalah. Tapi kalau kata sunnah lepas sendawa alhamdulillah, itu masalah. Faham tak? Seterusnya, muwafaqah sunnah, tepat dengan sunnah pada al-makan, pada tempat. Nabi kat tempat tu Nabi baca, kat situlah baca. Kita tak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika rukuk, betul tak? Ataupun kita baca rabbighfirli warhamni wajburni ketika berdiri lepas baca Fatihah. Waladdallin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Kalau orang kata, kenapa kau baca? Nabi tak larang pun baca. Cuba bagi satu dalil yang kata Nabi larang baca rabbighfirli masa ketika berdiri. Ada tak hadisnya? Koreklah ujung dunia mana, takkan jumpa punya. Nabi kata, janganlah kamu baca rabbighfirli ketika lepas Fatihah. Memang takkan jumpa. Tapi kita kata apa? Sebab dia tidak muwafaqah sunnah, tak menepati sunnah Nabi SAW masalah tu. Kita muwafaqah sunnah mesti ada 6 tadi. Pertama, jenis. Yang kedua, sebab. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, bilangan. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Yang keenam, tempat. Tempat dibaca kuat, baca kuat. Tempat baca perlahan, baca perlahan. Itu senang cerita. Tempat yang tak dibaca perlahan kita baca kuat, tempat yang kuat kita baca perlahan, jadi pening.
Doa zikir sebelum azan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Nabi baca perlahan. Sunnah baca perlahan. Kita tak pegang kat mic tu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar Allahu akbar. Tadi bukan semai semangat. Azan ni biasa je. Selawat tu juga mic tinggi. Tak sunnah. Nabi tak suruh umumkan tu dengan kuat. Nampak tak? Kita doa antara azan dan antara dua khutbah tak disunnahkan baca kuat kat situ. Ada seorang tokan pula pegang, amin amin ya muwaffiqat ta'in waffiqna bi ta'atika ajma'in waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal azim astaghfirullah. Di sebuah negeri di selatan. Saya nak sebut dalam negeri mana? Sebuah negeri di selatan, bukan Harimau Selatan. Negeri itu kecil je. Negeri selatan yang kecil, faham lah. Kau nasib lah ya, Haji Suhaimi ya. Antara dua khutbah dia baca doa dengan kuat, tak disunnahkan. Kerana tempat itu tak disunahkan untuk berzikir, berdoa dengan kuat. Itu kita kata tempat, jenis, sebab, sifat, kadar, bilangan sekali, zaman, waktu, tempat. Kena patuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia tidak muwafaqah sunnah. Jadi kalau nak faham bid'ah, kalau kita faham 6 ni, kita faham bid'ah. Kalau dia buat sebab dia bukan, kalau jenis dia bukan jenis yang Nabi buat, bid'ah. Kalau sebab dia bukan sebab yang Nabi tetapkan, bid'ah. Kalau sifat dia bukan macam sifat Nabi tetapkan, bid'ah. Kalau bilangan dia lebih atau terkurang kerana dia i'tiqad bahawa macam tu yang bagus, bid'ah. Zaman dia buat pada bukan zamannya, waktunya, bid'ah. Makan tempatnya bukan pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka dia bid'ah. Kalau faham 6 ni mudah. Yang tak faham tu, yang tak pening-pening, bid'ah habis tu pakai mikrofon ni bid'ah lah ustaz. Ini yang bengang tu dengan soalan macam ni. Ini di dunia bukan benda agama. Kalau ustaz tu marah tak dia buat bid'ah, ustaz pun pakai handphone, zaman Nabi tak pakai handphone. Nampak sangat dia tak faham. Ini masalah ibadah, masalah akidah, masalah akhlak. Bila kamu tetapkan dalam akhlak kamu macam ni, akhlak sekian, akhlak kena macam ni, yang Nabi SAW tidak pernah tetapkan. Seperti menetapkan pakaian tertentu bagi untuk jadi orang yang zuhud, tak betul. Kita baca dalam kitab Zadul Ma'ad, bagaimana sebagian para salafus salih bila melihat orang memakai pakaian bulu, kerana dikatakan ini pakaian orang zuhud, dia ingkar. Dia kata ini bukan sunnah nabimu, ini bukan sunnah nabimu. Kerana nabimu sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang pakai kain cotton, pernah pakai kain kapas, pernah pakai kain katan, pernah pakai baju panjang, pernah pakai baju pendek, pernah pakai kamis, pernah pakai sirwal, pernah pakai jubah, pernah pakai ridak dan izar, dan semua Nabi dah pakai. Tak menetapkan bahawa mesti jadi zuhud mesti kena pakai baju bulu. Ini salah satu bid'ah dalam masalah akhlak. Ini bid'ah dalam masalah akhlak. Nampak? Rahimahullah jami'an. Ini kita kata ini masalah muwafaqah sunnah. Sebab itulah dia ada hadis Allah Ta'ala, Nabi SAW sebutlah hadis yang biasa kita dengar, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa melakukan satu perkara yang baru dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Dan perkara agama itu makruf, perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak. Tak ada mencipta perkara yang baru. Itu juga hadis Nabi SAW, man ahdatha aw awah muhditha fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in wala yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, au awa muhditha, atau mempertahankan golongan yang membuat baru dalam agama, fa alaihi la'natullah, ke atas laknat Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan semua manusia, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tak akan terima daripadanya amalan-amalannya. Bahaya. Lepas tu kan jangan ingat buat bid'ah ni lah, buat bid'ah ni benda biasa je, banyak lagi orang minum arak. Ya, dua-dua tu maksiat. Dua-dua tu maksiat. Apa dalil bid'ah tu maksiat? Orang kata, ustaz, bid'ah ya dia buat baik, bid'ah.
Maksiat wa munarat tu lagi patut ditentang. Kalau tuan-tuan baca sebab hadis, ada kisah, bukan sebab hadis, ada kisah di sebalik hadis, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu nampak satu kemungkaran kan, maka ubah dengan tangan, maka ubah dengan lidahnya, dan ubah dengan hatinya. Pada zaman sahabat ada berlaku satu kisah di mana ketika itu gubernur dia menukarkan khutbah hari raya. Khutbah hari raya sepatutnya bila? Sebelum salat ke lepas salat? Lepas salat, makruf, kita semua makruf benda ni. Khutbah hari raya lepas salat. Gubernur ketika itu, saya lupa namanya, mungkin Marwan, mungkin Marwan namanya, tapi mungkin saya silap. Kita boleh cek balik hadis Sahih Muslim. Maka dia ubah khutbah tu pada awal. Alasan dia bagus. Alasan dia kata apa? Alasan dia sebab dia kata orang lepas sembahyang orang lari tak dengar khutbah. Macam kita juga kan, betul tak? Lepas sembahyang orang lari sebab sunat. Sebab sembahyang sunat. Jadi lepas sembahyang pun, terus kalau orang Bangladesh, betul tak? Orang Bangladesh, Pakistan semua lepas sembahyang kan, dia dah cabut luar, dia persoalan peluk-peluk apa semua. So bagi mereka, memang bagi mazhab kita juga, mendengar khutbah itu adalah sunat. Sebab sembahyang raya tu bersendiri dengan sunat dah. Dengar khutbah tu hukumnya sunat. Jadi dia ubah khutbah tersebut. Jadi datang seorang lelaki, bila yang gubernur tu nak naik baca khutbah, seorang lelaki ni bukan sahabat, dia tarik gubernur tu. Dia tarik, dia kata, jangan baca khutbah. Apa kata Sa'ad bin Waqqas atau Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu, saya tukar namanya. Saya ni kalau Abu Sa'id Al-Khudri dengan Sa'ad bin Waqqas, saya selalu tukar. Salah satulah Sa'ad bin Waqqas ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh cek balik hadis Sahih Muslim. Maka dia kata sesungguhnya lelaki itu telah menjalankan perintah Nabi SAW, iaitu man ra'a minkum munkara, siapa nampak satu kemungkaran ubah dengan tangan. Maka lelaki tadi dah ubah dengan tangannya. Nampak apa yang para sahabat faham? Perbuatan mengubah khutbah tadi, khutbah hari raya, daripada selepas solat ke sebelum solat, itu bid'ah tak? Bid'ah. Nampak tadi bid'ah dari segi apa? Masa khutbah tadi diubah. Maka sahabat tadi kata apa? Mungkar. Dalil bahawa bid'ah itu satu mungkar. Kan tak faham lagi. Azan. Wallahu ta'ala alam besar nak azan. Bersama je. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, saya harap tuan-tuan semua boleh faham 6 tempat di mana kita perlu muwafaqatus sunnah. Kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi, iaitu pada jenisnya, yang kedua sebabnya, yang ketiga sifat, itu cara melakukannya, yang keempat miqdar wal adad, bilangan dan kadarnya, kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaman tu dan al-makan, dan juga tempat. Jadi kalau kita tengok, bila kita menetapkan tempat yang tak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka itu jadi bid'ah. Sebab itulah ramai orang ustaz kita kata baca Yasin malam Jumaat. Kita telah menetapkan membaca Yasin pada malam Jumaat. Itu satu bentuk bid'ah. Kita terpaksa declare kat sini lah. Tak apa, ini home ground ingat lah. Tak panggil sudah lepas ni, tak kisah. Jadi memang dia bid'ah. Menetapkan baca Yasin tu, menetapkan baca Yasin. Itu tak disunahkan. Kalau katakanlah ustaz, malam Jumaat kita khas untuk baca Quran, minggu ni baca Yasin, bulan minggu depan kita baca surah Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi panjang sangat ustaz, okey tak apa, baca surah lain, Al-Qiyamah. Minggu satu lagi kita baca surah lain, minggu satu lagi baca surah lain, minggu satu lagi surah lain. Tak ada masalah. Menetapkan malam Jumaat untuk baca Quran, sebab kita dah jadual macam tu, untuk pendisiplinan. Tujuannya pendisiplinan, bukan ada i'tiqad tertentu untuk mengatakan bahawa ada amalan khas pada malam tersebut. Maka itu dibenarkan. Itu tukar pula, sekali tukar hari Rabu pula, tahun depan tukar hari Rabu, tahun tulat tukar hari Selasa. Maka itu tak ada masalah. Dan kau telah menetapkan, mesti macam tu. Maka gitulah kita kata tidak muwafaqah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kontroversi pendapat ni, tapi wallahu alam, tuan, saya tak kata wajib ikut pendapat ni, nak ambil lah. Tapi kita kata inilah yang ditetapkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata penulis rahimahullah surat 28 tu, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi pernah berkata dalam bukunya An-Nubuwah sebagai berikut: para nabi alaihi salatu wassalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah. Setiap Nabi dakwah dia meluruskan akidah. Jadi kalau kita nak ikut dakwah Nabi SAW, kita meluruskan akidah. Dia kata ustaz ni asyik-asyik kata golongan tak betul, golongan ni sesat, akidah dia terpesong. Ya, macam Nabi SAW juga sebut orang musyrikin akidah terpesong, orang Nasrani itu terpesong, orang Yahudi itu terpesong. Sekiranya ada Jahmiyah pada zaman Nabi SAW, pasti Nabi akan kata Jahmiyah itu terpesong. Bayangkan pada zaman Nabi SAW ada orang mencuba-cuba untuk mempertikaikan qadar, berbincang-bincangkan masalah al-qadar. Nabi marah. Sehingga Nabi sebut al-qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat ini. Maksudnya golongan yang menolak qada dan qadar. Pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bincang-bincang masalah qada dan qadar ni. Nabi kata Quran tidak diturunkan untuk kamu melaga-lagakan antara satu sama lain. Nabi larang untuk bincang masalah qada dan qadar tanpa dari Quran dan sunnah. Maksudnya Nabi menutup jalan berlakunya penyelewengan akidah. Kita kena faham masalah ni. Jadi ar-raddu ala ahli bid'ah, menolak golongan ahli bid'ah, itu adalah satu jihad juga. Kata Imam Ahmad rahimahumullah, mana lagi bagus, tulis satu bab ilmu yang baru atau rad ke atas ahli bid'ah? Imam Ahmad kata rad ke ahli bid'ah itu lagi bagus. Sebab tulis satu ilmu yang baru, mungkin manfaat dia baik, tapi menolak golongan ahli bid'ah, golongan yang menyesatkan golongan umat manusia, itu lebih baik sebab menjaga akidah. Sebab ada kaedah fiqah dipanggil menolak keburukan itu lagi afdal daripada mengambil, didahulukan daripada mengambil faedah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kena faham kaedah ni. Rahimahullah jami'an. Jadi Nabi meluruskan akidah. Kita kena faham masalah akidah. Namun orang kita sekarang tak faham masalah akidah, dia tak boleh nak luruskan. Apa nak luruskan kalau tak faham? Tak tahu apa itu akidah yang menyeleweng, tak kenal itu Syiah, tak kenal itu Khawarij. Yang difaham Khawarij itu yang lawan pemimpin saja. Tak, Khawarij itu akidah di dalam lagi. Bila kita katakan ini ISIS ini ada akidahnya Khawarij, maka sebagian orang tu apa Khawarij, tak kenal Khawarij itu apa. Dia boleh sebutkan sebagian golongan ini akidahnya kuburi. Dia tak kenal apa itu kuburi. Dia tak kenal apa itu kuburi, maka dia tak terasa perlu nak berhati-hati pada benda tersebut.
Itu pentingnya mengaji akidah yang sahih. Meneruskan hubungan antara hamba dengan Rabbnya, itu tujuan Nabi juga. Meneruskan hubungan antara hamba dan Rabbnya, mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Agama itu hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata-mata. Dan sesungguhnya dia, Allah, adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, iltija, penyandaran diri dan sembelihan. Dahulu dakwah Nabi diarah kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung dan orang saleh yang dikultuskan, yang didewakan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini Abul Hasan Ali An-Nadawi. Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Ingat ayat ni. "Wa ma masani as-su' in ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun." Apa kata Allah Taala? Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan. Nabi boleh sakit, boleh tolak kan? Nabi tak boleh tolak. Nabi sini sakit, Nabi tak tolak mudarat. Nabi bila Hamzah dibunuh, Nabi boleh mudarat tersebut? Tak. Nabi bila cucu dia meninggal, dia boleh tolak mudarat? Tak. Bila anaknya Ibrahim meninggal, wafat, boleh menolak tak mudarat? Tak boleh. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, dengar ni, kalaulah aku mengetahui benda yang gaib, kata Nabi, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi tahu benda gaib, bila nak meninggal, apa yang akan berlaku, kat mana ini, kat mana itu, kat mana musuh, dan saya Nabi dah buat dulu dah. Nabi dah buat, dah ambil kebaikan. Kalau Nabi tahu benda kebal, Nabi dah buat dulu dah kebal ni. Kalau Nabi kata boleh ilmu menundukkan sekian dan sekian, Nabi dah buat dah. Kalau Nabi kata boleh jampi air, boleh semua jadi bertakwa, Nabi dah buat dah. Kalau Nabi tahu benda gaib, tapi Nabi tak halang Hamzah dibunuh, Nabi bersalah tak? Kalau Nabi tahu yang Hamzah akan dibunuh, tapi Nabi tak halang Hamzah dibunuh, Nabi bersalah tak? Bersalah. Dalil bahawa Nabi tak tahu masa depan. Dan tidak ada kuasa rububiyah kepada Nabi. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang Syiah. Orang Syiah kata hujan apa semua, dia kata ayatullah dia tahu, imam-imam dia tahu, dia boleh kontrol hujan, boleh kontrol di mana diturunkan, di mana ni. Baca kitab mereka sendiri. Ini kita kata barakallahu fikum, dalam kita mendewakan, dalam kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kita mendakwa bahawa Nabi SAW itu ada kuasa ar-rububiyah. Kita tidak mohon kepada Nabi SAW agar Nabi menyelamatkan kita di akhirat kelak. Yang menyelamatkan kita adalah Allah. Yang selamat kita akhirat kita adalah Allah. Nabi berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, beramallah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk menyelamatkan engkau kalau Allah Ta'ala tak beri izin padaku. Wahai Abbas, beramallah, sesungguhnya Allah Ta'ala takkan mampu, aku takkan mampu untuk menolong kamu sekiranya Allah Ta'ala tak izinkan." Bayangkan, golongan yang nak minum telaga Nabi, Nabi boleh bagi tak? Tak boleh. Maksudnya Nabi tak boleh selamatkan golongan-golongan munafik tadi. Dalil bahawa dia sendiri kena mohon keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi malang di zaman sekarang ni ada yang memohon kepada makhluk. Lepas tu dia kata apa? Syekh fulan dan fulan boleh menyelamatkan kita daripada azab. Syekh fulan dan fulan akan membantu kita menjawab soalan malaikat dalam kubur. Yang ini dikatakan oleh sebahagian pengikut tarikat Naqsyabandiyah. Kalau ada dalam kuliah ni, kita boleh jumpa lepas ni. Pengikut Naqsyabandiyah, dia kata gurunya akan bersamanya ketika dalam kubur, dan dia akan bantu orang yang dia pengikut dia tadi menjawab soalan malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa jadi? Bila dia dah ada iktiqad macam ni, itu yang dia mohon, dia harap, ar-raghbah war-rahbah, al-khauf war-raja', takut, harap, cinta, semuanya daripada Allah. Dia kona kepada guru dia.
Dan kita pernah tengok golongan macam ni depan mata kita. Bila kalau kenduri kahwin, semua tak boleh makan dulu, kena tunggu Tok Syekh dia datang. Bila datang, kasut dibuka, ditepuk-tepuk, dia pegang, tunduk. Sedangkan bini Tok Syekh tu rambut blond. Ini tarikat daripada Singapura. Minta maaf lah orang Singapura, saya terang cakap ni. Sebab yang terkena ni ahli keluarga saya juga. Datang, Masya Allah, semua datang cium tangan, nak cium kaki apa semua. Syekh tu datang relax kan, pakai seluar jeans, pakai t-shirt je. Kalau yang geng-geng itu nampak juga hebat, pakai serban, pakai jubah, ada macam-macam ni, nampak ke hebat. Ini sempoi. Ini pun diagungkan sebab apa? Sebab bapak dia dulu tok guru tarikat tersebut. Ini yang terjadi zaman sekarang. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh tuan-tuan boleh jumpa sendiri, boleh tengok sendiri apa yang berlaku. Ini bukan tuduhan fitnah. Kita tak ada saham pun kalau kita fitnah ni. Bukan kita kata kita fitnah ni kita punya saham laku, tak. Ini untuk menjaga akidah ar-radd 'ala al-bidah. Kita menjaga akidah umat manusia daripada penyelewengan-penyelewengan sebegini. Dan inilah perintah Allah SWT ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.